Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Saya harap kamu tengok pada video ni waktu pagi lah ya. Bagi yang tidak mengenali saya Cikgu Muhammad Nur Izzat atau yang kamu biasa panggil Mr. Izzat ya. Yang saya akan mengajar pada tahun ini subjek sains bagi kelas 6 AK. Ya, saya harap semua keadaan sihat dan semangat untuk belajar. Dan kita kena sentiasa ingat yang tahun ini merupakan tahun UPSR. Setakat ini kita masih ada UPSR, kita tak tahulah masa depan nanti macam mana. Tetapi kena ingat setakat ini masih ada UPSR. Ya. Okey, kita teruskan. Tajuk pertama bagi subjek sains hari ini kita akan belajar mengenai mikroorganisma. Ya, kamu boleh rujuk buku teks ya. Saya rasa semua dah dapat buku teks. Rujuk buku teks muka surat 21 jika perlu ya. Okey, kita teruskan. Untuk hari ini kita akan belajar dua perkara ya, iaitu kita kena tahu bahawa jenis-jenis mikroorganisma ada 5 semuanya melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Saya akan tunjukkan gambar-gambar nanti. Kamu kenal pasti iaitu jenis mikroorganisma yang mana. Yang kedua, kita kena tengok kita kena tahu bahawa mikroorganisma ialah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Apa itu mikroorganisma? Okey. Kita kena tahu, kena faham kenapa kita panggil mereka yang saya akan kongsikan nanti mikroorganisma. Daripada dua perkataan iaitu mikro, okey, sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Maksudnya, kita tak dapat tengok tanpa menggunakan alatan yang membantu kita untuk melihat mikroorganisma. Ya, kalau kita pakai tengok dengan mata kita sendiri pun, walaupun kita pakai spek, kita tak akan dapat lihat mikroorganisma. Ya, kita kena guna alatan seperti kanta pembesar ataupun mikroskop. Ya, kalau kamu datang sekolah, nanti kita akan buat aktiviti yang menggunakan kedua-dua alatan tersebut. Okey, yang perkataan yang kedua iaitu hidupan. Ya, benda-benda hidup. Okey, bila kita gabungkan dia membawa maksud hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ya, hidupan seni ni bukan maksudnya ya dia boleh melukis apa, tak. Maksudnya hidupan yang terlalu kecil yang kita tidak dapat yang dilihat dengan mata kasar, melainkan kita gunakan alatan yang saya kata tadi iaitu mikroskop ataupun kanta pembesar. Okey. Okey, ini point tajuk utama ataupun isi kandungan yang utama dalam video kali ini ya. Ya, iaitu jenis-jenis mikroorganisma. Ada 5 semuanya, dengar satu-satu ya. Dalam setiap jenis ni kamu kena ingat dua perkara, iaitu apa ciri khas dia dan apa contoh dia. Okey, kita akan tengok satu-satu. Fungi ya. Fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar ialah kulat. Ya, satu-satunya mikroorganisma kita boleh walaupun saya kata tadi mikroorganisma tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi fungi ada satu iaitu kulat. Ya, kalau kamu tengok mana kulat? Pada roti, nasi yang dah lama tinggal, itu kulat tumpuk-tumpuk hitam. Sebenarnya ada eksperimen yang kita akan buat nanti. Ya, tetapi disebabkan kekangan ni kita dapat buatlah. Itu cerita lain nanti. Okey, contoh-contoh lain pada jenis mikroorganisma fungi ialah yeast, Mucopenicillium. Ya, buat dia tiga-tiga ni. Okey, saya tunjukkan gambar. Okey, yang ini ialah yeast. Yang kiri sekali adalah yeast, yang tengah ialah muco dan yang kanan warna hijau itu ialah penicillium. Kalau kamu perasan gambar dia berbeza-beza ya, ciri-ciri dia berbeza. Ya, ketiga-tiga ini mesti dilihat menggunakan kanta pembesar ataupun mikroskop untuk kita dapat lihat sebiji-biji macam ni. Ya.
Jenis mikroorganisma yang kedua iaitu protozoa. Protozoa, ya. Okey, protozoa hidup di habitat yang berair seperti kolam, tasik dan sungai, ya. Di tempat-tempat yang ada air, di tempat-tempat yang lembap, kemungkinan ada mikroorganisma jenis protozoa, ya. Contoh yang utama ialah paramecium dan ameba, ya. Kita tak nampak tapi mereka ada di kawasan yang berair, di longkang, di sungai, di tepi paip, di sinki mungkin kita tak tahu, ya. Okey. Yang ketiga ialah alga. Alga, ya. Yang pertama tadi ialah bagus, fungi. Yang kedua bagus, protozoa. Yang ketiga ialah alga, ya. Alga ni special sebab ia adalah hidupan seni yang mempunyai sifat seperti tumbuhan. Kalau kamu ingat, kita pernah belajar dahulu, bukan saya ajar kamu, ya. Saya rasa saya pertama kali ajar kamu, ya. Tumbuhan boleh membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, betul? Ya, bagus. Ya, sama seperti mikroorganisma seperti alga, ia juga boleh membuat makanan sendiri. Yang lain-lain mesti cari makanan kecuali jenis alga. Ya. Mesti dia boleh buat makanan sendiri melalui fotosintesis. Yang penting ada apa? Matahari kena ada. Okey, kita tengok contoh-contoh dia iaitu phytoplankton dan juga Spirogyra. Kalau kamu perasan, warna dia warna apa? Ya, warna hijau. Sama seperti yang terdapat pada tumbuhan. Dia berwarna seakan hijau sebab dia ada klorofil yang boleh membuat yang klorofil yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Untuk apa? Untuk membuat makanannya sendiri. Okey. Yang kiri ini ialah phytoplankton, yang kanan ini ialah Spirogyra. Macam mana kamu nak kenal? Kamu nampak betul-betul, tengok nanti kalau kamu tak nampak jelas gambar ni, boleh tengok dalam buku teks ataupun boleh Google Spirogyra. Dia spiral, dia berpusing-pusing-pusing, berlingkar-lingkar gitu. Seterusnya kita ada alga dah, protozoa sudah. Yang pertama sekali tadi fungi, yang seterusnya adalah bakteria. Okey, bakteria boleh wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Boleh terdapat dalam persekitaran. Saya ceritakan contoh. Okey, ya. Kamu kena faham, bila kita dengar bakteria, bakteria ni berbahaya. Tak, ada bakteria yang baik. Contohnya Bacillus, ya, Lactobacillus, ya, salah satu dalam kategori family Bacillus ni. Yang satu ni, yang kiri ni Bacillus, Lactobacillus. Dia membantu, kalau kamu tahu, kalau kamu pernah dengar dalam Yakult, susu, semuanya ada Bacillus. Dia membantu kita punya usus. Okey, tapi ada juga yang jahat. Yang lain-lain ni semua bakteria yang boleh menyebabkan kita ni rasa sakit dan sebagainya lah. Okey, Streptococcus, yang ini yang warna bulat-bulat purple ni, E. coli, jangan salah sebut. E. coli. E. coli ini salah satu, kalau kamu tengok ciri-ciri dia, dia banyak bulu-bulu ini, dia ialah E. coli. Yang ketiga ialah Salmonella. Yang keempat ialah Salmonella yang kanan sekali. Kalau kamu tengok dia bentuknya seperti pil tu, tapi dia ada macam janggut-janggut geli tu. Itu adalah Salmonella. Kenapa saya tekankan Salmonella? Ya, sebab Salmonella ialah salah satu bakteria yang biasanya menyebabkan kamu keracunan makanan. Kalau kamu pergi ke tempat yang tidak bersih, yang kalau kamu sentuh kucing ke ataupun haiwan-haiwan lain yang tak bersih, betul kamu makan, insyaAllah lah, kemungkinan kamu ada bakteria Salmonella. Tiba-tiba kamu makan, kamu sakit perut, ya, keracunan, ciri-ciri muntah-muntah disebabkan Salmonella. Kalau kamu macam mana nak ingat, ya, pertama sekali kamu ingat bentuk dia, yang kedua kamu ingat Salmonella ada dalam ikan salmon biasanya. Kalau salmon itu tidak dimasak dengan elok, ada Salmonella. Okey, yang ini adalah
jenis mikroorganisma yang keempat. Ya. Jenis yang terakhir iaitu virus. Ya, virus. Virus ni perkataan yang sangat sensitif, terutama sejak bulan 3 tahun lepas. Sebabnya kita ada virus coronavirus. Ya. Okey, kita tengok apa itu virus. Ya, dalam banyak-banyak jenis mikroorganisma yang telah saya terangkan tadi, mikroorganisma virus ini lebih kecil berbanding yang lain. Paling kecil berbanding yang lain. Ya, bakteria pun lebih besar lagi berbanding virus. Ya, hanya dapat dilihat bawah mikroskop elektron. Ya, mikroskop biasa di sekolah ni kita tak akan dapat tengok virus, tapi bakteria mungkin kita dapat tengok, ya, yang lain-lain kita boleh dapat tengok, tetapi virus tak akan dapat sebab mikroskop elektron ni sangat mahal dan sangat teknikal, sangat susah untuk kita dapat. Ya, contohnya HIV. Ini HIV yang mana pink ni, virus influenza. Kalau dulu kamu pernah dengar H1N1, selesema burung, ya. Inilah dia punya virus. Dan yang paling kita sekarang ialah coronavirus disease ataupun dikenali sebagai COVID-19. Okey. Di sini yang warna merah ni, ya. Setiap bentuknya hampir sama tetapi berbeza sebenarnya. Okey. Itu sahaja yang kita akan belajar mengenai jenis-jenis mikroorganisma untuk kelas sesi pertama ini. Setakat ni tak ada kerja daripada saya lagi. Nanti saya akan sediakan bahan bercetak. Ya. Okey, kita ulang balik pada awal. Apa itu mikroorganisma? Okey, mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Saya ulang, hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ingat ya, dua perkataan, mikro dan juga organisma. Okey, ada 5 jenis mikroorganisma iaitu yang pertama ialah fungi, yang kedua ialah protozoa, yang ketiga ialah alga, yang keempat bakteria, yang kelima virus. Kena ingat 5-5 itu, kena ingat ciri-ciri khas dia. Okey, setakat itu sahaja video kali ini. Minggu depan saya akan bagi video lain. Ya, setakat ini tak ada kerja daripada saya. Hanya dengar dan faham video yang saya telah buat ini dengan baik. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi akan datang.